Okey. So, nombor 2, tengok soalan nombor 2. Pada suatu hari, okey. Untuk topik ini, topik insurans ni, matematik pengguna, risiko dan insurans ni memang kita kena lihat berdasarkan kepada situasi masalah. Sebab dia punya situasi masalah dia berbeza. Okey, sebab setiap orang dia akan ada hadapi risiko yang berbeza-beza. Tak sama. Ada orang contoh kalau orang tu hisap rokok dengan orang yang tak hisap rokok. Polisi dia dah mula berbeza dah. Okey, orang tu muda dengan orang tu tua pun sama juga, polisi dia pun akan jadi berbeza. Insurans untuk budak lagi murah daripada insurans untuk orang dewasa. Insurans untuk orang yang tidak hisap rokok adalah lebih murah berbanding dengan orang yang hisap rokok. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada risiko. Risiko orang tua dia lagi cepat mati. Orang muda lazimnya dia lambat mati, lambat kena penyakit. Orang tua biasanya dekat dengan mati, mudah kena penyakit. Okey, itu lazim dia. Bukan kita kata orang muda tak mati. Sama juga, mati-mati juga kan. Okey. Begitu juga dengan orang yang hisap rokok. Orang yang hisap rokok, tendensi ataupun kebarangkalian untuk dia dapat sakit adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak hisap rokok. Okey, sebab itu dia kena lihat berdasarkan kepada masalah. Macam contoh soalan yang kedua ini adalah berkaitan dengan insurans motor. Okey. Pada suatu hari, okey, kita tengok pada suatu hari kereta Melissa telah melanggar. Okey, tengok dia punya kata kunci dia telah melanggar sebuah kereta lain. Maksudnya Melissa ni yang melanggar kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Okey. So kat sini ada perkataan yang mana dia kata didapati bersalah. Akibat daripada kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan. Okey, so nampak. Bila ada kerosakan, maksudnya akan ada pampasan. Okey, maksudnya akan ada pampasan daripada syarikat insurans. Cuma kita nak faham situasi dia, siapa yang akan bayar siapa. Okey, so Melissa langgar sebuah kereta lain dan dia didapati bersalah. Daripada kemalangan tersebut, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Okey, so kat sini dia mengalami kecederaan, dia patah kaki. Okey, so kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Okey. Jadi dalam situasi ini, dia kata berdasarkan senario di atas, okey, berdasarkan situasi yang kita ada kat atas ni, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurans jika dia menginsurankan keretanya bawah polisi pihak ketiga. Okey, so ni kata kuncinya salah satu lagi adalah polisi pihak ketiga. Okey, bila kata kat sini, kita kena rujuk kembali jadual. Okey, kena rujuk kembali jadual yang kita ada daripada insurans motor. Insurans motor. Ni insurans motor. Muka surat surat berapa ni? Muka surat 77 dalam buku teks muka surat 77. Kamu kena tengok balik jadual insurans motor. Tengok ni. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Okey, sebab kenderaan bermotor polisi insurans dibuat ataupun dikenakan terhadap saiz enjin. Saiz enjin tu kita namakan dia sebagai CC. Okey, CC kereta. Kalau siapa pernah dengar CC motor, CC kereta, kalau budak lelaki biasa kan. Kalau budak perempuan pun sama juga ni sebab sekarang ni lelaki perempuan sama je. Sama-sama handal untuk bawa kereta dan sebagainya kan. So, CC ni adalah kapasiti enjin dia. Okey, kapasiti enjin. Macam contoh kereta 1.5, kereta 1.0 ataupun contoh motosikal kan. Motosikal 150 cc. Okey. Ataupun 100 cc, 120 cc. Okey. Semua tu akan ada harga yang berlainan untuk setiap polisi kenderaan. Okey, kemudian dari segi polisi kenderaan pula tertakluk kepada beberapa bentuk ataupun beberapa jenis insurans. Untuk insurans kenderaan ataupun insurans motor kita ada dua. Yang pertama kita ada empat. Yang pertama kita ada yang komprehensif. Yang kedua kita ada pihak ketiga.
ataupun orang selalu sebut third party. Okey, third party pula terbahagi pada dua. Satu third party yang kosong, yang kedua third party yang dia add on. Add on maksudnya tambah dengan untuk kebakaran ataupun kecurian. Okey. Ni kita nak hubungkan dengan yang kes Melissa tadi. Dia kata Melissa diambil di bawah pihak ketiga. So kalau di bawah pihak ketiga maknanya okey, dia tengok perlindungan apa yang dia dapat. Kalau untuk pihak ketiga, dia cuma dapat liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Satu. Yang kedua, kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Okey, untuk yang ketiga, kerugian terhadap kebakaran, terbagi diri sendiri yang tidak disengajakan atau kecurian. Okey, yang ini secara automatik Melissa tidak akan dapat. Yang keempat, kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Okey, pun dia tak boleh nak dapat. Okey, kecurian ataupun kerugian terhadap diri sendiri tak boleh. Kecurian atau kebakaran tak boleh. So Melissa cuma dapat dua je. Yang pertama untuk kecederaan pihak ketiga. Yang kedua kerugian bagi kenderaan ataupun harta benda pihak ketiga. So kita lihat dalam kes Melissa tadi. Okey, kes Melissa tadi dia kata di bawah polisi pihak ketiga. So untuk kes Melissa tuntutan dia boleh buat hanyalah satu apa? Tuntutan yang dia boleh buat. Okey, dia nak buat untuk ni kan. Tuntutan berdasarkan kepada kos rawatan apa? Tuntutan kenderaan. Dia boleh buat kos rawatan kecederaan satu. Dia boleh buat kos rawatan kecederaan. Okey, ini satu. Yang kedua, dia boleh buat untuk kerosakan kereta. Kerosakan kereta. Tapi hanya untuk pihak ketiga sahaja. Okey, tapi hanya untuk pihak ketiga sahaja. Okey, maksudnya Melissa dapat apa? Melissa tak dapat apa. Okey, itulah kekurangan untuk jenis insurans third party. Sebab itu kalau kenderaan yang baharu, contoh kalau kamu baru beli motor kan ataupun kamu baru beli kereta, okey, kita syarikat insurans ataupun JPJ memang tidak membenarkan kita untuk ambil insurans third party. Sebab tadi inilah sebab kos yang dialami ni tidak akan ditanggung oleh pihak pertama. Pihak pertama tu siapa? Kita lah, kita yang bayar. Pihak ketiga ni siapa? Orang yang kita langgar ataupun orang yang melanggar kita. Okey, itu kita namakan sebagai pihak ketiga. Okey, so dalam kes ini Melissa tak dapat apa-apa, yang dapat hanyalah orang yang dilanggar oleh Melissa. Okey, iaitu dia dapat satu untuk kos rawatan kecederaan bagi kecederaan patah kaki dia. Yang kedua, dia dapat untuk claim kerosakan kereta pihak ketiga tersebut. Okey, faham ke? Faham je bang. Okey, baik. So yang terus, okey, good, bagus. Kiring ni Syakirin ya? Kan, betul kan? Kiring tu Syakirin. Dia dapat hidayah ego masuk kelas. Oh, baguslah. Semua orang ada hidayah tu. Hidayah ego mau sampai. Okey, baik. Tahniah. Seterusnya kita lihat bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Okey. Ni macam mana kita nak lihat kalau ada mungkin nanti ada keluarga dia, ahli kakak ke, abang ke ataupun mungkin ayah atau mak dia yang jadi ejen insurans. Okey. So kalau jadi ejen insurans maknanya kena faham apa yang risiko dan apa yang kadar premium insurans yang kita perlu bayar dan apa yang akan syarikat bayar kepada pemegang polisi tadi kan. Okey. So macam sekarang ni kerjaya sebagai ejen insurans merupakan salah satu kerjaya yang orang kata agak baguslah sebab memang boleh buat duit. Cuma kena rajin dan kena faham betul-betul apa yang ditawarkan oleh syarikat. Macam kita nak jadi ejen insurans pun kita kena pandai memilih syarikat yang menawarkan
kumpulan ataupun polisi insurans yang terbaik. Sebab kalau kita ambil dengan syarikat yang tidak tawarkan yang baik, maka macam mana kita nak promote kan? Okey. Macam contoh hari ni ada macam-macam. Ada BSN, ada Prudential, ada AIA, ada Takaful, ada Etika. Okey, insurans ni pula nanti kita lihat dia terbahagi kepada dua. Ada insurans dan ada takaful. Insurans ni maksudnya yang konvensional. Konvensional ni maksudnya dari sudut pelaburan dia tu ada was sangka sikit lah. Maksudnya dari sudut halal haram tu, kalau kita orang Islam ni maksudnya insurans tu kita kena cari yang takaful lah sebab dia patuh syariat. Kalau yang insurans tidak patuh syariah. Itu nanti lebih lanjut kemudian lah kan. Cuma yang ni kita nak lihat dari sudut polisi dia dulu. Pengiraan dia macam mana. Okey. So untuk contoh yang pertama, jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okey, untuk kes kita yang ini, apa yang kita bincangkan sekarang adalah berkenaan dengan premium insurans perjalanan. Ni nampak dia tulis sini perjalanan. Okey. Okey, so perjalanan. Okey, so untuk perjalanan, kalau kita nak melancong ke luar negara dan sebagainya, so inilah yang dinamakan sebagai insurans perjalanan. Okey, so kat sini ada berapa hari, bilangan hari perjalanan tersebut dibuat. Kemudian pemegang polisi. Pemegang polisi itu maksudnya individu lah, individu kita, diri kita yang membayar polisi tersebut. Kemudian pemegang polisi dan pasangan. Contoh kalau kita pergi dengan isteri kita kan, kalau kamu nanti dah berkahwin nak pergi honeymoon, bermula madu. Contoh siapa tadi? Kirin. Lepas habis sekolah, dia pergi sambung belajar, lepas tu habis belajar dia kahwin, dah kahwin dengan siapa Kirin? Okey? Dah kahwin? Dengan Izwani cikgu. Siapa? Ini dengan Izwani. Dengan Izani? Takkan kahwin sama Izwani. Izwani? Ya ke Izwani? Ya. Okey? Ikutlah. Nanti bincang kemudian lah yang tu Oh, Kirin terkeluar. Patutlah dia tak jawab. Okey? So, pemegang polisi dan pasangan. Contoh tadi, Kirin dengan siapa? Izwani. Okey? Dia nak pergi bulan madu. So, macam mana caranya? Dia kena ambil polisi insurans yang ada pasangan sekali. Dan yang ketiga, kalau contoh kita dah ada keluarga, maknanya lebih daripada 2 orang. Kita, contohnya saya, isteri, anak. Anak tu tengok, anak tu berapa orang yang dia bagi. Ada setengah tu dia hanya hadkan kepada 2 orang sahaja. Ada syarikat yang hadkan sehingga 5 orang. Okey, bergantung kepada bentuk polisi yang ditawarkan. Okey. So daripada sini, kita tengok bilangan hari. Bilangan hari 1 hingga 5 hari. Okey, 6 hingga 10 hari. 11 hingga 18 hari. Ni premium tahunan. Maksudnya ni contoh orang yang bekerja di luar negara. Contoh kalau kamu bekerja di Singapura kan. Jadi setiap hari kamu akan membuat perjalanan keluar masuk daripada Malaysia ke Singapura. Okey, ada hari-hari orang naik jajantas tu kan untuk pergi ke Singapura. Jadi untuk dia mengelakkan daripada sebarang kerugian, so dia ambil lah insurans premium tahunan. Dia tak payah ambil yang bilangan hari ni. Sebab dia memang sepanjang tahun dia akan ulang masuk ke Singapura. So kalau kita tengok yang untuk tahunan adalah jauh lebih murah berbanding dengan yang hari-hari. Sebab apa? Sebab ini melibatkan tahunan. Okey. Contoh ni biasanya orang yang bekerja lah. Orang yang bekerja sebagai pemandu pelancong ataupun orang yang bekerja di negara-negara sekitar. Contoh orang yang tinggal di Sarawak bekerja di Brunei. Okey, so dia ambil lah premium insurans polisi ni untuk diri dia sebab dia pergi seorang kan bekerja. Okey, kemudian kalau kita tengok untuk pasangan, okey, dia akan jadi lebih mahal sedikit berbanding dengan yang individu. Dan yang berkeluarga pula mestilah lebih mahal berbanding dengan yang berpasangan. Sebab apa? Biasalah dah bilangan yang akan menerima manfaat daripada polisi insurans semakin bertambah, so harganya mestilah semakin bertambah. Okey, so itu adalah logik dia lah. Okey, so makin banyak kepala yang kena cover, so makin mahal lah harganya. So RM dia pun makin bertambah.
Okey, ni ada 2 orang, so RM dia pun makin bertambah-tambah. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey, seterusnya begitulah situasi dia. Okey, so soalan dia yang pertama ditanya, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Okey, tadi cikgu dah cerita dah sebenarnya. Satu, kalau kita lihat apa? Bilangan hari kan? Satu bilangan hari. Okey. Yang kedua, kalau kita lihat apa lagi faktor yang mempengaruhi? Apa lagi faktor yang mempengaruhi? Ni, bilangan pemegang polisi. Okey, maksudnya berapa orang yang di-cover. Pemegang polisi. Okey, pemegang polisi. Yang ketiga, apa? Kalau kita tengok dekat sini, perbezaan di antara negara Asia dengan negara Eropah. Okey. Kenapa harganya yang ke negara Eropah lebih tinggi berbanding dengan Asia? Disebabkan oleh apa? Okey. Jarak perjalanan. Okey. So jarak perjalanan dia lah yang mempengaruhi kita punya salah satu lagi harga dia. Harga untuk kita punya perjalanan tu adalah salah satunya dipengaruhi oleh jarak perjalanan. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Ini boleh faham soalan satu, soalan A. Seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Kenapa? Ada siapa-siapa nak kongsi jawapan dengan cikgu? Okey. Ada siapa-siapa nak berkongsi jawapan? Soalan yang kedua ni, soalan B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium? Okey, siapa yang nak share jawapan? Ada ke? Idham, Izwani, Izani, Aisyah, Afikah, Akilah, Arisa, Nabila. Ada perkongsian? Ada tak ni? Ke mana semua? Sebab kalau jauh makin jauh perjalanan dia, risiko tu makin betul. Tepat sekali Akilah. Bagus. Okey, sebabnya bila semakin jauh jarak perjalanan, semakin panjang tempoh perjalanan, maka semakin tinggi risiko untuk kita terdedah kepada bahaya. Okey, biasalah kan. Contohnya kalau kita pergi ke negara Korea contoh, kita pergi 5 hari dengan kita pergi 10 hari. Okey, kemungkinan untuk berlaku apa-apa kepada kita, semakin panjang masa kita berada kat sana, makin panjanglah risiko dia kan, makin tinggilah risiko dia kan. Itu secara logiknya lah. Okey, dan itulah kita punya jawapan. Maknanya yang ketiga pula soalan dia, pekerjaan Syahir. Okey, bukan saya ni orang lain. Okey. Pekerjaan Syahir sebagai seorang juru gambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam masa setahun. Okey, dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Okey, insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. So, yang mana yang paling terbaik? Sebab dia kata dalam masa setahun dia memang akan ke negara tu paling kurang 12 hingga 15 hari. Okey, sesebuah negara kan. Dan dia banyak kena mengunjung ke negara-negara yang ada di luar. So, dekat sini pun dia dah bagi dah penyelesaian. Kat bawah tu dia ada bagi penyelesaian kan. Kalau kita tengok dalam buku teks kamu, okey, kat bawah ni dia memang dah bagi dah penyelesaian. Ni, cikgu pun tak tengok pun tadi. Ada kat bawah. 1 destinasi, yang kedua tempoh perjalanan dan 3 bilangan. Ini untuk soalan A. Yang kedua tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian. Okey, kerugian itu merujuk kepada mendedahkan dia kepada risiko. Okey, yang seterusnya soalan nombor 3. Okey, yang mana yang patut diambil oleh Syahir?
So Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan. Okey, kenapa dia kena ambil yang tahunan? Sebabnya dia lebih menjimatkan berbanding dia beli yang 11 hingga 18 hari untuk berulang-ulang kali bagi setiap perjalanan. Yang ni dia beli setahun je 230 ataupun 280 sebab dia ke Eropah kan. Kalau 127 dua kali pergi dah sama harga dengan premium untuk 1 tahun. So adalah lebih baik untuk dia ambil yang setahun punya terus. Okey. Setakat ini ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, good. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang ketiga. Sebelum itu, mungkin untuk perkongsian kita, mungkin ada dalam kalangan ibu bapa awak semua dah dengar berkenaan dengan insurans MySalam. Okey, MySalam. MySalam ni siapa yang boleh mohon? Kita semua boleh mohon. Siapa yang mempunyai pendapatan keluarga kurang daripada RM3,000, kalau cikgu tak salah lah. Okey, kalau cikgu salah nanti kamu cuba rujuk semula. Kamu boleh dapatkan insurans MySalam. Siapa yang boleh dapatkan? Ayah kita lah. Sebab dia sebagai ketua keluarga boleh dapat. Berapa bayar bulanan? Free. Ini kerajaan Malaysia yang bagi. Di bawah kita punya ni untuk perlindungan. Okey, kerajaan Malaysia tawarkan khidmat ataupun tawarkan insurans MySalam secara percuma kepada kita. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena pergi daftar. Okey, so siapa-siapa yang rasa keluarga dia tu layak, maka pastikan dia mendapatkan insurans MySalam ni dengan kadar yang segera. Sebab dia ada limit je. Limit berapa orang je yang boleh buat. Okey, kalau macam contoh di Hospital Sultanah Aminah, memang untuk kaunter insurans MySalam ni memang dibuka. Dia buka 12 jam sehari. Okey, siapa-siapa yang nak pergi boleh pergi. Kalau dekat Mersing, cikgu tak pasti kat mana kaunter dia. Okey, so siapa yang belum buat insurans MySalam, kamu boleh buat. Ataupun lepas ni, lepas habis kelas, kamu boleh buka Google, type MySalam insurans. So macam mana cara nak memohon? Boleh mohon. Rugi kalau tak ambil peluang tu. Kalau saya dapat pun saya nak. Okey, saya tak lepas. Kalau lepas memang saya nak. Okey. Seterusnya, bagaimanakah nak mengira premium bagi insurans hayat? Okey, ni untuk insurans hayat, cara kiraan dia adalah sedikit berbeza daripada cara kira untuk insurans motor. Dia tak sama. Okey, kalau kita tengok untuk insurans hayat, yang pertama, apa yang dinilai? Okey, apa yang dinilai? Yang pertama, nilai muka yang dipilih. Okey, yang pertama dia ada nilai muka yang dipilih. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jantina. Yang keempat, sama ada dia merokok atau tidak. Tadi cikgu sebut kan, merokok atau tidak. Yang kelima, premium merujuk kepada kadar premium bagi setiap nilai RMX nilai muka. Okey. Ada 10 minit lagi masa. Okey, so dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih. Okey, nilai muka macam mana kita tengok kat sini. Jadual kadar premium tahunan bagi ni contoh contoh untuk syarikat dia tak sama. Ni contoh yang dia bagi syarikat yang pertama. Okey, 1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Okey, so 1000 nilai muka bersamaan dengan yang ini. Jadi kita tengok macam mana cara pengiraan dia. Okey. Okey, formula dia ni, ini formula dia kekal. Cuma yang berbezanya adalah dia punya nilai muka dia. Okey, nilai muka dia berbeza Okey, umur 35, umur 36, umur 37, semakin meningkat umur, semakin tinggi nilai harga dia. Okey. Nilai harga lelaki dengan harga untuk perempuan, lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Kenapa? Sebab lelaki lebih terdedah kepada risiko bahaya berbanding dengan perempuan. Sebab secara lazimnya lelaki bekerja. Biasanya lah kalau dulu kan. Biasanya kalau yang perempuan tidak bekerja. Kalau dulu, sekarang ni rasanya lelaki dengan perempuan sama je. Dua-dua dah bekerja. Jadi bila dua-dua dah bekerja maksudnya
kebarangkalian untuk dari sudut risiko ni pun akan jadi hampir sama sahaja harganya nanti. Okey, dari sudut yang ni lelaki harga untuk premium dia adalah lebih tinggi berbanding dengan yang perempuan walaupun umurnya sama. Yang kedua tengok perokok dengan yang bukan perokok. Yang bukan perokok jauh lebih murah berbanding yang hisap rokok. Sebab apa? Yang ambil rokok dia lebih terdedah kepada risiko untuk kena sakit dan sebagainya. Okey. Dari sudut nyawa pun dia akan jadi lebih rendah lah. Okey. Kita tengok kan. Seterusnya. Tengok itu adalah perbandingan yang dibuat. Okey, soalan dia kata, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? So jawapan cikgu dah bagi dah tadi. Iaitu semakin apa? Sebab kadar premium meningkat kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan bertambahnya umur. Semakin naik umur kita, maknanya lazimnya adalah semakin dekat dengan mati. Sebab itu semakin pendek jangka hayat. Yang kedua, dia lebih mudah terdedah kepada risiko penyakit. Okey, bagi seorang perokok pula, contohnya dibagikan. Yang kedua, kebarangkalian orang perokok lebih terdedah kepada sakit berbanding dengan orang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Orang yang hisap rokok maknanya tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat lah. Okey, secara lazimnya. Okey, kemudian tengok untuk B. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium. Okey, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Encik Guan ingin membeli insurans tersebut bernilai RM100,000. Okey, ni Encik Guan. Okey, so Encik Guan dia nak beli polisi yang bernilai RM100,000. Apa makna bernilai RM100,000? Maknanya jika Encik Guan ni mati, okey, dia akan dapat RM100,000 ni. Itu maksudnya. Okey. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, so berapakah premium tahunan dia? So macam mana cara nak kira? Okey, cara nak kira premium tahunan, ini formula ada kat atas. Okey, so premium tahunan adalah sama dengan nilai muka, nilai muka polisi. Okey, bahagi dengan RM. Okey, X darab dengan kadar premium per X. Okey. Kadar premium per X. Okey, so kita tengok macam mana cara nak menyelesaikan. Okey, kita tengok contoh jawapan yang dia bagi Okey, dalam muka surat 11. Okey, ni contoh yang Encik Guan tadi kan. Okey. So polisi dia adalah 100,000. Okey, ni dia bagi 100,000. Okey, nilai premium P dia tadi kat depan kan. So P adalah samakan nilai muka bahagi dengan 1,000 yang pertama. Okey, ini adalah dia punya formula dia. 1,000 yang pertama ni. RM sebab dia kata dah bagi setiap RM 1,000 nilai muka insurans. So itu yang kita ambil letak dekat RMX. Kenapa dekat dalam formula dia letak RMX? Sebab untuk setiap syarikat dia tak sama. Sebab itu kita kena buat kira-kira. Okey, kemudian darab dengan RM RM2.49. Daripada mana dia dapat RM RM2.49? Daripada jadual. Okey, yang syarikat ini tawarkan. Okey. So dia adalah seorang yang sihat, bukan perokok dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, berumur 39 tahun. So dia berada pada kumpulan RM2.49. So dalam sini RM2.49. Okey, so darab 100,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM2.49. Maknanya kadar premium tahunan dia adalah RM249 sahaja. So kalau kita nak tahu yang bulanan pula, kita bahagi sahajalah dengan 12 bulan. So kita dapatlah premium dia untuk bagi bulanan. Kalau untuk tahunan dia akan dapat RM249. Kemudian untuk yang kedua, masa kita ada 3 minit lagi. Okey, untuk yang kedua, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Dia nak tengok. Okey, Puan Shapova.
Okey, Puan Syafuba berumur 36 tahun. Okey, tengok 36 tahun kat mana Puan Syafuba? Ni ada dalam kumpulan ini 36 tahun. Okey, seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, seorang yang sihat dan tidak merokok. Maknanya dia dalam kumpulan RM1.50. Okey. Ingin membeli polisi yang bernilai RM250,000. Okey, RM250,000. So, RM250,000. Okey, dan menambah polisi penyakit kritikal. Dia nak tambah polisi penyakit kritikal. Maksudnya dia akan ada yang tambahan. Berbeza sedikit berbanding dengan yang Guan tadi. Yang Guan tadi dia hanya ambil yang basic. Okey. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% daripada nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syafuba. Okey, so kita tengok macam mana cara kita nak kira. Okey, yang pertama tadi kan dia kata untuk perlindungan penyakit kritikal terlebih dahulu. Okey, kita ambil untuk penyakit kritikal. Okey, ni kadar premium dia adalah RM1.50 berdasarkan jadual. Tadi cikgu dah highlight kan. Ini dalam jadual tu cikgu dah highlight. Mana? Atas. Okey, sorry. Ni RM1.50. Okey, kemudian kita nak tahu jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal, so maksudnya 30%. So 30% darab dengan jumlah premium iaitu 250. So jumlah cover ataupun jumlah dia punya perlindungan untuk kritikal adalah 75,000. Kemudian premium asas tahunan. Okey, premium asas tahunan yang guna formula yang dalam atas tadi tu kan, yang P sama dengan berapa dia punya polisi dia. Okey, polisi dia berapa bahagi dengan nilai X. Okey, kemudian darab. Okey, darab dengan kalau Puan Syafuba ni RM1.50. Okey, so 250,000 bahagi dengan X iaitu 1,000 darab dengan RM1.50. So kita akan dapat 375 tambah dengan 75,000. 75,000 ini adalah jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal. Okey, bahagi dengan 1,000 darab dengan RM1.77 adalah yang ditawarkan untuk perlindungan bagi sakit kritikal. Okey, so 375 tambah 132.75, so dia kena bayar setahun RM575. Okey, okey, boleh faham tidak ni? Ada soalan? Okey, ada apa-apa soalan? 75,000 tu dari mana? 75,000 ni adalah daripada dia punya sakit kritikal. Okey, sebab tadi kalau kita tengok soalan dia kan. Okey, mana? Dapat kan? Ni kan? Ni. Ni 30% daripada muka asas. Muka asas dia adalah 250,000. Okey, itu dia punya muka asas. Okey, sebab dia sakit, dia jadi dia ada penambahan. Jadi cara kira dia